Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati adik atau saudara Haikal yang berusaha untuk meneruskan program ini, yang Abeli rasa ini telah sekian lama tidak dihidupkan semula, ataupun mungkin ianya di luar daripada pengetahuan Abeli sendirilah, sebagai seorang yang senior dalam Papisma yang melihat bahawa unsur-unsur untuk mempertingkatkan ilmu ini adalah terlalu penting sebagai kita sebagai seorang Muslim terutama sekali. Begitu juga dengan kita sebagai seorang yang dikhususkan berada dalam satu bidang, yang bidang ini adalah satu bidang yang agak besar dan agak berat untuk kita tanggung. Sebagaimana kebanyakan ulama mengatakan bahawa, ulama-ulama yang terkini lah mengatakan bahawa dalam bab fiqh halal haram, fiqh halal haram banyak yang telah dibincangkan oleh ulama-ulama, tapi bab halal haram yang lain itu tidak seberat halal haramnya berlaku, perkara yang berlaku di dalam perubatan. Mungkin sukar difahami oleh adik-adik berkaitan dengan apa yang dimaksudkan oleh Abadi itu. Tapi maksud kata bidang perubatan itu sendiri, bidang perubatan yang kita ceburi ini, ataupun seumpama dengannya yang berkaitan dengan perubatan, terlalu banyak ruang-ruang yang boleh menyebabkan kita terjerumus ke arah yang tidak benar, tidak betul, ataupun kita mengambil sesuatu yang haram, kerana kita mungkin tidak mengetahui, kita tidak ada ilmu dan kita tidak ada asas yang berkaitan dengan sesuatu itu. Pertama sekali apabila melibatkan ubat-ubatan, apabila melibatkan kaedah-kaedah rawatan yang tertentu dan seumpama dengannya, ia memerlukan satu pemahaman yang begitu jelas dari kita sebagai seorang yang bergelar Muslim terutama sekali. Kalaulah kita ini bukan Muslim, senang, sebab ianya tanpa mengira halal haram di dalam sesuatu kaedah untuk berubat ataupun berubat itu. Jadi alhamdulillah, dengan adanya program-program seumpama dengan ini, walaupun Abeli rasa program ni rasa kaku ni sebab macam cakap seorang je depan komputer, dan telah bagi warning daripada anak isteri supaya jangan ganggu antara maghrib dengan isyak ini. Nampak macam pelik dan kekok lah, sebab ini mungkin adalah kali pertama Abeli buat program Ustream ini. Walau bagaimanapun, insya-Allah kita boleh teruskan dengan program yang seumpama ini, iaitu pada awalnya adalah satu hala, iaitu kita beliau akan bagi sedikit sebanyak apa yang dikatakan poin-poin yang tertentu yang telah diminta oleh sahabat-sahabat sekalian berkaitan dengan yang kita akan bincang pada hari ini, adalah berkaitan dengan perubatan moden dan perubatan alternatif. Apakah perbezaan dia, apakah ianya sama ataupun seumur pun dengan dia. Baik, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, asas yang paling utama dalam kita berubat, kita mengambil satu hukum fiqh yang disebut dalam bahasa Melayunya adalah bahawa sesuatu yang diciptakan Allah itu adalah mubah, harus ataupun halal. Al-asyu al-asal al-asya
fil mubah. Semuanya berada sesuatu kaedah, sesuatu yang ada di dalam perubatan ini, ataupun sesuatu yang ada di dalam muamalat kita, seumpamanya adalah harus, segalanya harus, kecuali ada beberapa kaedah fiqh perubatan yang lain menyebut bahawa kecuali ia dinyatakan keharamannya secara jelas dalam Al-Quran, secara jelas yang disebut dalam hadis Nabi SAW, ataupun yang telah dihurai oleh para alim ulama kita daripada kurun kedua, ketiga, keempat yang lalu, yang telah menghuraikan banyak halal haram dalam sesuatu bahan itu, yang boleh kita mengambil pedoman dalam kehidupan kita, terutama sekali dalam berubat. Dan dalam suratul Jasiyah ayat yang ke-13 juga menyebut bahawa wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'a min inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang bermaksud Allah telah memudahkan kepada kamu apa jua yang berada di langit dan apa jua yang berada di bumi, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan arti kata lain bahawa sesungguhnya semua bahan yang ada di hadapan kita yang kita gunakan dalam kehidupan kita, sama ada kehidupan kita, kehidupan berkeluarga, kehidupan bersendirian, ataupun kehidupan kita sebagai seorang ahli perubatan dan seumpama dengannya, semuanya mengandungi tanda-tanda yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berfikir ke atasnya. Kita berfikir ke atasnya dengan pemikiran yang teliti, iaitu tafakkarun. Dan satu lagi yang perlu ambil peringatan bersamalah berkaitan dengan satu ayat Quran yang menyebutkan bahawa qul huwalladzina amanu hudan wa shifa. Katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran itu menjadi cahaya, petunjuk serta penawar. Ini adalah biasa dalil-dalil yang telah disebut di dalam Al-Quran yang menyatakan bahawa Al-Quran itu sendiri adalah sifat penawar. Cuma bakinya lagi adalah apa yang perlu kita definisikan, apakah yang perlu kita tafsirkan berkaitan dengan penawar itu. Sebagaimana juga yang disebut dalam suratul Isra ayat yang 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasar. Dan kami turunkan dengan beransur-ansur, wa nunazzilu minal Qur'an, menurunkan Al-Quran itu, ayat suci itu, yang menjadi ubat penawar, wa shifaa'u wa rahmah, dan menjadi rahmat kepada orang-orang yang beriman. Dan sebaliknya, Al-Quran itu tidak menambahkan orang-orang yang zalim disebabkan keingkaran mereka, melainkan kerugian juga. Jadi asasnya kita berada di situ. Bahawa segala sesuatu yang kita buat di atas muka bumi ini, terutama sekali dari sudut perubatan, insya-Allah kita bermula daripada Al-Quran, bermula daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya pada para tabi'in dan seumpamanya. Maksudnya kita mengikuti apa yang kita lakukan dalam konsep untuk berubat ini berasal daripada Al-Quranul Karim, berasal daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta alim ulama melalui kias dan seumpamanya. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cuma apa yang berlaku di akhir-akhir ini seolah-olah ada satu dikotomi, ada satu perpisahan, ada satu pecahan di antara perubatan yang dikatakan perubatan moden ataupun perubatan alopati dengan perubatan yang non-alopati, boleh disebutkan juga sebagai non-alopati, ataupun perubatan-perubatan yang disebut sebagai perubatan alternatif. Itu yang telah diberikan tajuk itu. Tapi sebenarnya pertembungan yang berlaku di akhir-akhir ini bukan semata-mata perubatan moden dengan alternatif, tapi ada di antara kita yang mendakwa bahawa
perubatan yang kita lah, terutama sekali alopati moden ini, yang ceburi ini, adalah tidak Islami, adalah perubatan orang kafir, perubatan yang menggunakan bahan-bahan yang tertentu yang tidak tahu kehalalannya, menyebabkan ada satu golong yang tertentu yang menentangnya sehabis-habis, sekeras-kerasnya. Dan ada di antara mereka yang telah membawa satu aliran yang baru dalam dunia sekarang ini, iaitu dia beri nama perubatan naturopati. Naturopati satu kaedah berubat yang dirasakan agak kompleks juga untuk memahaminya, tapi insya-Allah kita boleh huraikan satu persatu setakat yang boleh rasa boleh huraikan. Dan tinggi ilmu dak juga, tapi paling-paling tidak adalah kita boleh kongsi bersama apa yang kita lalui. Jadi satu persoalan yang perlu timbul di sini, adakah perubatan yang kita ceburi sekarang ini adalah Islamik ataupun tidak? Itu satu soalan yang Abeli rasa mungkin adik-adik semua dah tahu jawapan dia melalui pembacaan-pembacaan, dan sesiapa yang ikuti K-Fix pada 2 minggu yang lepas mungkin dah boleh maklum, dah boleh tahu bahawa apa yang kita berada sekarang ni berada di jalan yang tidak lari sebenarnya daripada Al-Quran, Sunnah dan Islam itu sendiri. Bakinya lagi, di luar daripada itu, ramai lagi di antara masyarakat yang berada di luar, apabila kita mengadakan kaedah berubat cara alopati ini, pertama sekali alopati ini ataupun alternatif yang seumpama dengannya, kita menghadapi pelbagai cabaran-cabaran yang lain. Yang kita kata perubatan alternatif, syifa, naturopati, hemopati dan seumpamanya ini adalah satu golongan khusus yang terdiri daripada mereka yang khusus juga, yang mungkin menentang kaedah yang kita lalui sekarang. Tapi ada satu kelompok yang lebih besar lagi yang mungkin tidak dapat dikata oleh kita semua, iaitu masyarakat secara umumnya. Masyarakat secara umumnya menjadi satu cabaran kepada kita. Cabaran sebagaimana? Cabaran kesedaran mereka sendiri untuk berubah. Mungkin masyarakat itu tidak fikir tentang halal haram, tidak fikir tentang apa itu perubatan alternatif, apa itu perubatan syifa dan seumpamanya dengannya. Mereka akan menggunakan apa sahaja kaedah untuk berubat demi kesihatan diri mereka. Tapi ada juga di golongan-golongan seumpamanya itu yang skew ataupun pemikiran-pemikiran mereka tidak benar tentang sesuatu penyakit. Inilah penting kita sebagai ahli perubatan. Yang penting bukan merawat, tapi yang penting adalah kita educate the public. Itu yang penting. Sebab ramai di antara mereka yang dari segi pengetahuan berkaitan dengan sesuatu penyakit mungkin tidak kukuh, tidak kuat dan sebagainya. Ada di antara yang boleh jumpa lah di klinik-klinik kesihatan yang jumpa. Dia kata dengue ni akibat daripada cacing. Itu adalah pemahaman yang mereka ada. Dia kata perut yang membusung sebenarnya kanser, tapi akibat daripada benda lain, gangguan jin dan sebagainya. Ini adalah pengetahuan-pengetahuan, kesedaran-kesedaran yang menjadi satu cabaran yang lebih besar sebenarnya dalam kehidupan kita. Tidak dinafikan juga bahawa dengan timbulnya beberapa kemeriahan perubatan-perubatan alternatif yang kita sebutkan. Ada yang mari jumpa beli bawa satu piring. Satu piring tu agak tebal juga dalam satu inci. Kerana ini adalah ubat untuk darah tinggi katanya. Macam mana kaedah ni pakcik? Bawa macam ni? Ada kata berlalu air kat arah tu, jadi aruhan air tu dalam pamphlet lah, pamphlet cantik. Dalam pamphlet tu dia kata aruhan air itu boleh menyebabkan berlakunya aruhan elektromagnetik dan boleh mempengaruhi sistem darah. Harga bukannya murah, harganya mengenal 3,000. InsyaAllah.
Ada lagi yang mereka yang mempercayai perkara-perkara yang tidak ada scientific asasnya, yang percaya dan terus membeli sesuatu itu. Ada di kalangan mereka juga kampung biasa, di kampung beli Kuala Burang, tak maaf kalau siapa ada Kuala Burang sini. Kuala Burang tu dijual tilam bermagnetik. Bahaya juga tu. Tahu tak berapa harga dia? Harga dia ada yang 6,000, ada yang 5,000. Campur dengan beg. Tahu tali pinggang. Sanggup beli. Yang inilah yang menjadi satu cabaran bagi kita sebagai seorang ahli perubatan. Pertama-tama kalau Muslim pula, apabila timbulnya perkara yang sebegini dan dicampur dengan beberapa perkara lain yang dikatakan unsur-unsur yang luar, kepercayaan luar, sihir dan seumpama dengannya. Jadi ya, insya-Allah saya Haikal ada sebut tekan butang rekod dia, insya-Allah saya dah tekan. Tekan butang rekod, insya-Allah. Selain daripada itu juga, kalangan masyarakat kita yang besar luar di sana juga adalah kesedaran mereka yang tidak sedar tentang penyakit itu sendiri. Satu lagi cabaran yang terlalu besar juga adalah cabaran berkaitan dengan sosioekonomi. Mungkin di Australia, mungkin New Zealand, mungkin Tasmania, mungkin tak kisah sebab tempoh semua orang kaya. Tapi kalau adik-adik balik semula di tanah air, boleh melihat sendiri suasana yang berlaku di kampung-kampung yang ialah, kalaulah orang yang educated memikirkan tentang halal haram dan seumpama dengannya. Tapi ada lagi segolongan masyarakat, oleh kerana miskinnya mereka seolah-olah tidak ada hak untuk, bukan tidak ada hak, seolah-olah hak untuk berubat itu dinafikan akibat daripada kemiskinan mereka. Banyak berlaku di kampung-kampung. Baru dia berlaku dalam 3 hari lepas di hospital, ibu dia meninggal dunia, anak-anak dia tak tahu ke mana, tapi tidak ada sumber keuangan untuk berubat. Baik, itu secara mukadimahnya, insya-Allah. Mukadimah kita punya kuliah online pada malam ini. Okey, Abeli nak menjawab beberapa persoalan yang perlu kita jawab. Adakah perubatan moden itu Islam ataupun perubatan alternatif, so-called kita panggil darul syifa lah, ataupun syifa dan seumpama, itukah yang dipanggil Islam? Okey, kita perlu ingat bahawa dalam muamalah, dalam kita bermuamalat ini, dalam kita hidup ini, ada hukum yang diberi nama hukum-hukum tertentu yang disebut dalam pengkelasan para ulama adalah fiqh, hukum fiqh. Hukum fiqh ini dia terbit hasil daripada yang telah disusun, apa yang dikeluarkan oleh Nabi SAW, yang telah dikaji oleh para sahabat dan begitu juga para alim ulama. Hukum fiqh. Dan dalam kehidupan kita juga terdapat beberapa hukum yang kita kata bukan hukum fiqh, tetapi hukum itu berkaitan dengan hukum adat. Hukum adat. Hukum adat, contoh hukum adat, apabila kita kata contohnya pisau itu tajam, boleh memotong, itu hukum adat. Ia tidak ada kaitan dengan hukum fiqh. Makan nasi, apabila lapar makan nasi, kenyang, dari segi adatnya makan boleh mengenyangkan. Dari segi adatnya kita minum itu boleh menghilangkan dahaga. Itu adalah hukum adatnya. Adatnya, kalaulah hujan dan kita berada di bawah hujan itu, basah.
Itu adalah hukum adat ataupun hukum alam. Hukum alam ini, hukum alam ini secara so-called kita panggil natural lah. Sebenarnya hukum alam ini adalah hukum Allah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali lagi. Segala apa yang berlaku itu, api boleh membakar. Hukum alamnya, hukum adatnya, api membakar. Walau bagaimanapun Allah Ta'ala boleh menentukan Nabi Allah Ibrahim tidak hangus akibat daripada dilempar oleh Namrud masuk ke dalam api. Hukum alamnya sepatutnya Nabi Allah Ibrahim itu terbakar, hangus, tapi tidak. Walau bagaimanapun kita boleh mengambil kira bahawa hukum alam itu dia tidak lari. Sebab itu kalau terjadi pada Nabi SAW, pada Rasul-Rasul serta Nabi-Nabi, itu adalah mukjizat yang kita tak boleh nafikan bahawa mukjizat itu. Tapi apabila berlaku seperti kita orang awam ini di akhir zaman ini berlaku, sesuatu yang berlaku itu adalah akan tetap berlaku berdasarkan alam itu tetap berjalan, dan secara sunnatullahnya ia tetap berjalan. Secara sunnah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, ia akan berlaku. Cuma kita ia akan mencatat satu persatu catatan-catatan itu, dan boleh menjadikan satu koleksi yang khusus. Kita boleh menyatakan bahawa sesuatu itu mujarab apabila kita mengambilnya. Sunnatullah. Contohnya kita boleh kata secara azalinya orang mengatakan bahawa ubat, adik-adik tahu tak ubat sejenis daun, morfin itu sebenarnya berpunca dari, sebenarnya asal dia adalah sejenis daun. Mili tak ingat nama dia, officinalis apa tahu. Kalau tengok CPG 2004-2008 untuk diabetic mellitus, dia ada CPG berwarna kuning, CPG Malaysia lah, bukan CPG Australia. CPG Malaysia tu kita boleh lihat muka depan tu ada satu bunga. Bunga tu sebenarnya bunga Galiga officinalis. Gitulah saya ingat namanya punya tu, Galiga officinalis. Itu adalah asas metformin. Mungkin secara sunnatullahnya orang zaman dahulu apabila merasakan gidi, merasakan hyperglycemic, dia mungkin tak ada alat untuk mengetahui darah ni ada darah kencing manis dan sebagainya. Ni mungkin tidak ada alat. Tapi tanda-tanda tu apabila mereka makan secara zahirnya mereka makan benda yang hyperglycemic tu turun. Maksudnya dia makin segar. Dan kajian demi kajian masuk dalam fasa masuk dalam fasa binatang, masuk dalam fasa untuk dites pada manusia dan seumpama dengannya, akhirnya keluarlah satu biji yang diberi nama metformin setelah melalui beberapa fasa-fasa yang asasnya itu adalah sebenarnya secara sunnatullahnya. Pokoknya Galiga officinalis itu sebenarnya adalah sejenis pokok yang asalnya kita tidak tahu, tapi setelah dikaji secara sunnatullahnya, ia telah timbul menjadi satu ubat. Mungkin banyak herba-herba kita yang boleh dibuat perumpamaan yang sama. Hukum fiqh yang kedua, hukum fiqh dia tidak boleh lari daripada 5 hukum asas itu. Iaitu 5 hukum asas itu, iaitu halal, haram, harus, sunat, makruh. Tak boleh lari pada itu hukum fiqh. Hukum fiqh itu sebenarnya yang telah disusun, telah diatur oleh para alim ulama yang telah terbit daripada hadis-hadis Nabi SAW, juga daripada Al-Quranul Karim. Kalau kita spesifikkan lagi, hukum-hukum fiqh ini timbul akibat daripada kaedah yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW sebab semasa hayat Nabi SAW untuk berubah. Maksud kata dari segi
dari segi boleh sebut bahawa hukum fiqh ini adalah dari segi syariatnya. Syariatnya begitu yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada perbahasan ulama, di antaranya nanti nak ambil dia punya tu dia, Ibn Khaldun mengulas hadis-hadis yang berkaitan dengan habatus sauda, hadis-hadis yang berkaitan dengan madu, hadis-hadis yang berkaitan dengan apa-apa yang berkaitan yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada perkelasan hadis, walaupun kita kata itu adalah hukum yang telah ditetapkan oleh syariat, bahawa madu sekian-sekian ubatnya, habatus sauda sekian-sekian ubatnya, dan seumpama dengan itu. Walau bagaimanapun, Ibn Khaldun mengkelaskan bahawa hadis-hadis yang berkaitan dengan perubatan itu, madu, habatus sauda dan sebagainya, ianya adalah bukan hadis ataupun bukan arahan dari segi tasyri'. Tasyri' apa maksud tasyri'? Tasyri' maksudnya bukan yang diunjur, yang disuruh oleh Nabi SAW, tapi ia adalah ghairi tasyri'. Ghairi tasyri' dia adalah berdasarkan kepada tabi', berdasarkan kepada suasana, berdasarkan kepada keadaan pada masa itu. Itulah yang terbaik digunakan pada masa itu. Ia bukannya arahan khusus yang menyatakan bahawa ubat ni ini, ubat habatus sauda ni bukan. Itu adalah pengkelasan yang telah dibuat oleh Ibn Khaldun berkaitan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan perubatan. In fact, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun di zaman gering baginda pernah menyuruh Siti Aisyah untuk mendapatkan tabib daripada tabib yang terkenal. Tabib ni sebenarnya orang Yahudi, boleh tak ingat ada nama dah, Yahudi, dan meminta beberapa kaedah campuran herba pada masa itu ada yang boleh digunakan pada masa itu. Mungkin tidak ada ubat Panadol dan sebagainya masa itu, tapi itulah yang terbaik yang ada pada wakil, pada suasana pada zaman itu. Dan Siti Aisyah sendirilah yang membancuhnya dan telah memberi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ada dua di sini, iaitu secara syariatullah ada beberapa perkara yang telah disyariat. Walaupun Ibn Khaldun mengkelaskan demikian, bolehlah kita kata itu adalah syariat daripada Allah Subhanahu taala melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahagian yang kedua adalah sunnatullah. Sunnatullah ini adalah yang telah ditentukan secara azali oleh Allah Ta'ala. Ianya berlaku sama ada kita kaji ataupun tidak kaji, ia tetap berlaku dan menghasilkan satu outcome yang tertentu. Yang inilah yang kita kata pengkajian inilah yang perlu dibuat sebaiknya sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang perlu mengkaji dalam bidang-bidang kita terutama. Syariatullah itu mungkin ada di dalam hadis-hadis tertentu yang menyebutnya secara khusus. Contohnya ada satu kisah ataupun satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan tentang satu hadis yang menyatakan bahawa kita apabila kita sakit, insya-Allah boleh baca satu ni yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab sahihnya, yang mengatakan bahawa hadis daripada Utsman bin Abil Ash radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahawa innahu sakana ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'a yajiduhu fi jasadihi mundu aslam. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam da' yadaka 'ala alladhi ta'lamu min jasadik wa qul bismillah thalath wa qul sab'a marrat a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadu.
apa yang disebut oleh hadis Nabi SAW ini, apabila datang pada dia, mengadu pada dia, pada Rasulullah SAW akan penyakit yang dideretai oleh seorang daripada sahabat yang berada di zaman Rasulullah SAW, maka lalu Nabi SAW bersabda, letakkanlah tanganmu pada bahagian yang sakit. Letak tanganmu di bahagian yang sakit dan berkatalah bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Setelah itu baca doa ini 7 kali. A'udzu bi'izzatillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhad. Dia punya bacaan ini adalah hadis, bacaan yang biasa dibuat oleh Syifa, ayat-ayat ruqyah yang biasa disebut kalau sakit belakang dan seumpama dengannya. Baca ayat ini. Tapi secara konotasinya, secara asasnya, adakah itu semata-mata? Tidak. Perbahasan ulama juga menyatakan bahawa kebanyakan daripada mereka berubat dengan kaedah yang sedia pada masa itu, sama ada melalui apa-apa yang ada, perubatan-perubatan Yunani dan sebagainya. Dan tambahan daripada itu adalah yang telah disebut oleh Rasulullah SAW. Jadi kita ni apabila kita masuk bahagian ini, maka kita boleh tahu bahawa kita sini sebenarnya berada dalam angle selain daripada syariat yang telah ditetapkan oleh Islam itu sendiri. Walau bagaimanapun sunnatullah yang ada dalam kehidupan dunia ini, kita kaji dan sebagainya. Daripada kajian-kajian itulah yang kita sekarang ini berada. Iaitu kajian-kajian itu tidak lari daripada sunnatullah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarnya buku-buku yang melibatkan kajian-kajian. Boleh nak bagi satu analogi untuk lebih memahamkan kita semua yang berkaitan dengan syariatullah dengan sunnatullah ini. Syariatullah, sunnatullah. Kisahnya ni mungkin Ustaz Asir Rizal pernah sebut kisah ini, kisah penanam jagung. Penanam jagung ni kita Kuala Berat. Penanam jagung Kuala Berat. Di mana ada seorang pakcik tu, nama dia Mat, Haji Mat. Dia ni memang alim. Dia ni adalah semuanya perbuatannya adalah mengikuti apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Segala apanya tawakal kepada Allah. Penanaman dia pun, dia menanam jagung, semuanya bertawakal kepada Allah. Ini dia Haji Mat ni Tok Imam di Masjid Kuala Berat. Nanam jagung. Kalau orang Terengganu panggil jagung. Dia okey, Kuala Berat biasanya masyhurlah dengan jagung ni. Dengan jagung. Jadi si Haji Mat ni paginya turun tanam jagung. Dia ambil mana-mana jagung yang ada dalam rumah dia. Dia buat batas pun lebih kurang. Dia pun tanam jagung. Dia injak dengan kaki. Bismillah, tawakkal kepada Allah. 3 langkah. Lepas 3 langkah, korek lubang sikit dengan dia punya tongkat, masuk 3 biji jagung. Semuanya sunnah Nabi SAW 3. Semuanya 3 langkah, 3 biji. Lepas tu uncang dengan kaki. Orang panggil apa dia? Kenyek apa dia? Bahasa Kelantan ni kenyek. Tahu faham ke tidak? Maksudnya kita uncang dengan kaki tu, bismillah, tawakkal kepada Allah. Lepas tu serah pada Allah Ta'ala. Jirus ke Allah Ta'ala turunkan hujan. Baja-baja mungkin tarik-tarik burung yang mari sini. Serah pada Allah Ta'ala. Okay. Kita lihat satu lagi. Ahcong. Kuala Berat juga Ahcong ni. Dia penanam sayur, penanam jagung juga. Tapi Ahcong ni,
dia menanam jagung secara bersistem. Apa yang kata bersistem? Sebab dia membaca buku-buku berkaitan dengan botani, cara-cara menanam jagung. Kena ikut arah anginnya, kena ada kawalan apa, serangga dan sebagainya. Dia kena memilih biji jagung yang terbaik, yang ada 3 mata, buat batas, sistem perairannya bagus dan seumpama dengannya. Dia Acong ni kafir, sure dia tak ikut Rasulullah. Jadi kita nampak ada dua ekstrim di sini. Satu, Haji Mat ni yang betul mengikuti syariat Allah Subhanahu Wa Taala, buatnya segalanya tawakal tak Allah Taala. Boleh ke tak boleh? Insya-Allah boleh. Ya, seorang lagi ni Acong ni memang lawan Allah Taala, makan babi. Nak suruh dia nampak jahat dia ni. Tapi dia mengikuti apa yang telah disebut di dalam buku-buku yang telah dikaji dari tahun turun-temurun sejak bertahun-tahun. Ini adalah kaedah yang terbaik. Secara sunnatullah ni dia telah ikut. Tu nak tanya adik-adik sekali, kalau banding di antara Acong dengan yang Cik Mat ni, mana satu rasanya? Hasilnya adalah lumayan. Tak boleh yakin bahawa yang lumayannya adalah Acong. Adakah dia ni adakah dia tak ikut syariat Allah? Boleh tak ikut syariat Allah. Dia adalah lebih kepada sunnatullah. Begitulah kaedah kita berubat. Apa yang kita lalui sekarang ni adalah lebih kepada kajian-kajian. Kajian-kajian ni yang kita sebagai ruh yang ada dalam diri kita ni, sebagai seorang Muslim, mengambil suatu perkara itu sebagai salah satu daripada yang kita buat ini adalah semuanya ikut landasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sebab itulah timbulnya evidence based medicine. Evidence based medicine maksudnya setiap yang kita buat dikaji berdasarkan kepada level-level of evidence. Evidence based medicine 1, 2, 3, 4 ataupun tahapnya. Kalau ikutkan British punya tu A, B, C, randomized control trial. Tahap B nya adalah berkaitan dengan cohort study. Tahap C nya adalah lebih kepada case series. Tahap D mungkin akibat daripada pandangan-pandangan pakar yang tertentu. Maksudnya ini adalah evidence based medicine yang mengikuti sunnatullah. Mengikuti sunnatullah yang boleh kita menjadi salah satu asas dalam bab kita berubat, insya-Allah. Boleh rasa akhir je lah. Akhir dah. Cukup lah rasa untuk ni. Rasa dah berpeluh dah. Rumah ni panas sikit. Ada hanya kipas saja. Akhirnya yang boleh disebut oleh Abeli bahawa Abeli nak ulang balik yang telah dikatakan oleh Dr. Mazhar di dalam Kefik 2 minggu yang lepas. Abeli hadir bersama di Dewan PGRM di Ceras. Ada satu kata-kata yang baik, permulaan yang baik oleh Dr. Mazhar, yang mengatakan bahawa sebenarnya tidak ada pengkelasan, tidak ada satu batas yang tertentu sama ada perubatan itu Muslim ataupun tidak, perubatan itu perubatan Islam ataupun tidak. Tidak ada pembatasan. Cuma dia ukut satu hadis Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang memberi manfaat pada manusia, dia adalah yang terbaik. Dia yang terbaik. Maksudnya mana-mana orang yang memberi manfaat dan dalam apa keadaan sekalipun, selagi tidak menentang apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, halal haram utama sekali, ia adalah satu perubatan yang diterima. Nak kata Islam ke tak Islam ke, itu soal yang kedua. Tapi yang penting ia adalah diterima dan ia adalah yang patut menerajui pada masa sekarang ini. Maksudnya tidak ada satu batasan yang khusus di antara perubatan itu, perubatan moden, perubatan natif yang mendakwa diri mereka itu adalah Islam. Tidak ada.
sesiapa sahaja yang boleh memberikan manfaat kepada manusia secara keseluruhannya melalui apa kaedah yang telah dibuat oleh mereka. Kaedah-kaedah itu sama ada kaedah itu kaedah canggih ataupun seumpama dengannya, dan tidak melanggari syariat Allah Subhanahu Wa Taala, ia masih ditetap dan dikira sebagai satu perubatan Muslim. Maksud kata kalau guna teropong tu, guna buah nyo dua tu, tu kira lari dah daripada syariat yang sebenarnya. Itu adalah konklusi yang mungkin Abeli boleh sebut berkaitan dengan perubatan moden dengan perubatan alternatif. Mungkin tidak kena dengan objektif yang telah ditetapkan oleh penganjur. Banyak lagi mungkin yang boleh dibincangkan. Mungkin akhir sikit lah, mungkin Abeli nak tambah sikit berkaitan dengan isu-isu yang biasa disebut. Apabila kita mengatakan kita ini perubatan yang moden ini, ada beberapa isu yang perlu di-highlight di kalangan kita lah terutama sekali. Yang pertama sekali, isu berkaitan dengan penggunaan bahan-bahan yang haram. Bahan haram. Macam mana kita nak mengambil posisi ini supaya kita sebagai seorang pengamal perubatan Muslim berada di posisi yang sebenar. Jika andainya ianya jelas menggunakan bahan-bahan yang haram yang telah dinyatakan oleh syarikat pengeluar dan seumpama dengannya, maka ia perlu ditolak. Itu asas dia, perlu ditolak. Itu adalah asas dia. Maksudnya sesuatu yang jelas haramnya. Sebagai satu contoh dulu, penggunaan insulin yang menggunakan khinzir dan sebagainya. Asasnya dulu adalah haram. Kita sebagai seorang pengamal perubatan Muslim menyatakan bahawa itu adalah haram dan tidak boleh digunakan. Namun ada satu klausa yang lain yang perlu kita tengok, iaitu klausa maqasid syar'iyah, iaitu maksud syariah yang perlu kita jaga. Apa itu maksud syariah, maqasid syariah itu? Iaitu di dalam kehidupan manusia ini kita nak menjaga 5 perkara yang penting. Menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan, serta menjaga harta. 5 perkara ni yang inilah yang perlu kita jaga. Andai sekiranya perkara-perkara yang haram yang kita gunakan itu tidak ada alternatif yang lain yang boleh kita ambil sebagai kaedah untuk berubat, yang mengakibatkan kalau kita tak ambil boleh mengancam 5 perkara tadi. Boleh mengancam akidah kita, boleh mengancam nyawa kita, boleh mengancam harta kita, keturunan kita, dan apa satu lagi kita ingat. Yang 5 semua, yang maqasid syar'iyah itu. Jadi kalaulah kita tidak mengambil bahan haram itu, itulah timbulnya apabila bertembung di antara yang halal, bertembung di antara yang haram dengan ingin menjaga maqasid syar'iyah, inilah timbul satu istilah yang diberi nama daruriyah, itu darurat. Jadi di sinilah memerlukan satu pemahaman, satu kefahaman yang tinggi dalam diri kita sebagai seorang pengamal perubatan yang Muslim ini, tahu dalam memberi khidmat nasihat kepada pesakit-pesakit. Sebagai contohnya sekarang ni isu yang Fondax heparin, enoxaparin, yang low molecular weight heparin itu, ada isu di situ. Andai kata tidak ada alternatif, ataupun andai kata kajian sunnatullah mengatakan bahawa yang menggunakan bahan yang haram khinzir ini dari segi mortalitinya kurang, dalam kajian-kajian telah dibuat, berbandingkan dengan kita ambil yang satu lagi yang halal, menggunakan non khinzir, tapi dari segi keberkesanan yang tak tahu. Jadi di sinilah memerlukan satu penelitian yang jitu bagi kita sebagai seorang Muslim menjaga maqasid syar'iyah ini, insya-Allah.
Itulah secara imbasnya berkaitan dengan isu-isu yang biasa ditimbulkan di kalangan kita. Isu yang paling besar juga adalah isu vaksin, vaksin yang juga menjadi isu yang agak kontroversi akhir-akhir ini. Ada yang mengatakan bahawa ia adalah akibat daripada agenda Yahudi, akibat daripada bahan haram dan seumpama dengannya. Tapi kalau kita teliti baik-baik, dan dalam fatwa kebangsaan sendiri pun ada menyebut berkaitan dengan itu, tapi ramai di antara kita yang tidak membaca dengan teliti dan berkaitan dengan hal-hal yang seumpama dengan ini. Satu lagi, perlu kita ingat bahawa dalam sesuatu ubat yang kita gunakan, kadang-kadang ia tidak perlu diselidik dengan lebih. Apa maksud Abang ni? Maksudnya, okey, Abang ambil contoh gini lah. Dalam blog Abang pun Abang ada tulis berkaitan dengan tu. Ada satu pokcik tu, dia mari, kita nak bagi ubat Panadol saja. Dia kata, pokcik tak mahu lah makan ubat Panadol. Sebab apa pokcik? Sebab tidak ada logo siri, logo JAKIM halal. Abang ni terkedu sekejap. Betul juga, tak ada logo halal. Makanan yang patutnya ialah anak-anak kita pun dilatih, kalau ada logo halal baru boleh makan. Itu juga. Macam mana nak jawab? Lepas tu terlintas, pokcik makan roti canai tak? Makan. Tak. Macam roti canai okey. Pokcik tahu tak gandum tu dibuat dari apa? Oh, gandum lah. Gandum. Iyalah gandum. Dia yakin tak gandum tu gandum? Dia buat substansi. Betul lah. Betul ke tak? Gandum tu gandum. Iyalah, anda kata gandum tu dibuat daripada buah apa? Buah gandum lah. Kan? Betul. Dia buah gandum lah. Macam mana dia boleh jadi putih macam tu? Ni campur bahan apa? Gandum ada cuak halal. Jadi timbul sanksi sikit situ. Maksud apabila ada satu hukum fiqh yang mengatakan bahawa kita tak perlu selidik yang lebih dalam sesuatu itu, kecuali ia dinyatakan secara jelas bahawa ianya adalah daripada sekian. Tapi penyelidikan yang lebih dalam, tak perlu usul lebih lanjut berkaitan dengan sesuatu itu, adalah yang lebih baik, terutama sekali apabila kita ingin berubat. Kita dalam keadaan sakit, boleh mengganggu ibadah kita. In fact, kalau sakit kita boleh membawa maut dan seumpama dengannya, kita boleh menggunakan kaedah-kaedah seperti darurat, kaedah tak perlu nak usul lebih lanjut dan seumpama dengannya. Walau bagaimanapun, isu yang Abang nak sebut ni berkaitan vaksin, secara jelasnya Abang insyaAllah akan insyaAllah lah bulan 6 ni akan keluar satu buku lah berkaitan dengan vaksin ni. InsyaAllah diterangkan bahawa vaksin yang kita gunakan itu sebenarnya semuanya adalah di Malaysia lah, bukan di Indonesia sedikit lain. Di negara luar mungkin dia menggunakan bahan-bahan yang khinzir itu, tapi di negara kita 11 vaksin semuanya adalah bebas daripada porcine, bebas daripada khinzir. Cuma isu yang lain yang biasa disebut oleh golongan anti vaksin ini adalah dia timbulkan berkaitan dengan aluminium, berkaitan dengan merkuri. InsyaAllah dalam buku tu ada disebut berkaitan dengan aluminium, berapa jumlah dia, dan merkuri apa kaitan dengan kesihatan dan sebagainya. Dia sebenarnya tidak memberikan tidak menjejaskan kesihatan kita sekalipun sebenarnya. Sebab apa yang kita makan tu lebih banyak lagi merkuri yang ada dalam makanan. Pernah tengok dia punya agar-agar yang biasa buka ni kat Sabah Sarawak kan, yang ada agar-agar Sabah kan, dia tu kandungan merkuri itu lebih tinggi daripada apa yang ada dalam vaksin. Dalam kita punya air minum satu ataupun syabas dan sebagainya, antara dakwaan orang anti vaksin tu biasanya adalah aluminium yang tinggi. Aluminium yang ada dalam kita punya air tu lebih tinggi daripada apa yang ada dalam vaksin. Itu keluar sikit daripada tajuk dan topik itu, yang insyaAllah boleh menjentik sedikit pemikiran adik-adik untuk terus membaca, terutama sekali dalam bab-bab yang kita sekarang ni berdepan dengan orang ramai yang mungkin
dapat pengetahuannya dalam pelbagai dalam internet dan sebagainya. Itulah sikit sebanyak yang boleh dikongsi. Sekali lagi minta maaf banyak-banyak di atas lewat waktu. Sepatutnya pukul 6 tadi, 2 jam lebih lewat sebab baru je sampai daripada Kuala Terengganu. Ambil hantar anak Pak Serama dan sebagainya. Minta maaf sekali lagi. Semoga perkongsian yang telah bagi ini boleh memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh stop dulu kot yang ni, rekod ni boleh stop dulu. Lepas tu untuk soal jawab tu kita on balik, insya-Allah. Macam mana? Cakap.